Dan pada hari Sabtu pula, pada hari Sabtu Rasulullah rasa macam badan dia macam dah segar sikit Rasulullah boleh bangun. Rasulullah boleh bangun. Dan dikhabarkan Rasulullah sempat solat berjemaah dengan kaum muslimin masa solat Zuhur. Cuma tak pasti sama ada Rasulullah menjadi imam atau Abu Bakar menjadi imam. Ada riwayat kata Abu Bakar yang terus jadi imam. Cuma ada satu riwayat lain mengatakan Rasulullah menjadi imam, tapi Abu Bakar dia menguatkan suara dia supaya para sahabat belakang tahu rukun apa tengah buat. Kan antara satu rukun dengan rukun lain kan kena baca takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakar dia kuatkan suara dia sebab suara Rasulullah dah sangat lemah. Okey, itu hari Sabtu. Kemudian hari keesokannya pula hari Ahad, Rasulullah sedekahkan semua harta yang ada pada dia. Waktu tu ada lebih kurang 6 ataupun 7 dinar. Rasulullah sedekahkan harta tersebut. Kemudian pedang-pedang milik Rasulullah pun Rasulullah sedekah kepada kaum muslimin. Cumanya Rasulullah punya baju perang, baju besi, Rasulullah pajakkan kepada seorang Yahudi. Dipajakkan dengan baju besi itu, Rasulullah dapat ganti sebanyak lebih kurang 90 kilogram beras. Pajak ni kan kita letak barang tu kita dapat duit kan, tapi Rasulullah minta beras sebagai ganti dia. Dia pajakkan baju besi tu. Itu pada hari Ahad. Kemudian pada keesokannya, ni hari Isnin ni lah hari di mana Rasulullah SAW diwafatkan Allah SWT. Tapi cumanya pada subuh pagi Isnin tu, waktu kaum muslimin semua sedang solat subuh berimamkan Abu Bakar, tiba-tiba Rasulullah dia buka sama ada tak pasti dia pintu ke tirai, sebab rumah Rasulullah ni, rumah Aisyah ni, dia bersebelahan dengan masjid. Dia ada 2 pintu bersebelahan dengan masjid. Satu pintu boleh masuk terus ke masjid, satu lagi pintu pergi ke jalan. Dia tak lalu masjid. 2 pintu. Yang pintu yang terus ke masjid ni Rasulullah hanya buka bila Rasulullah nak solat ke nak pergi ke masjid, masuk dalam masjid. So tiba-tiba pintu ataupun tirai itu dia terbuka, Rasulullah jenguk keluar. Rasulullah tengok keadaan kaum muslimin kan yang sedang khusyuk semayang di belakang Abu Bakar. Rasulullah tersenyum. Rasulullah puas hatilah yang para sahabat ni boleh menunjukkan mereka boleh menerima kepimpinan Abu Bakar dan mereka semua committed dengan mengamalkan Haji Asram sebab yang datang tu ramai kan solat berjemaah. Rasulullah puas hati dan Rasulullah tersenyum. So ada para sahabat yang perasan dan Abu Bakar sendiri pun perasan juga sebenarnya. Sebab dia pintu tu kemungkinan dia bertentang dengan imam, dengan tempat imam. So Abu Bakar perasan, Abu Bakar nak mengundur ke belakang, tapi Rasulullah buat isyarat, tak perlu. Rasulullah buat isyarat, teruskan. Abu Bakar pun teruskan imam. Rasulullah tutup balik pintu ataupun tirai tersebut. Lepas selesai subuh tu, Rasulullah panggil Fatimah. Rasulullah panggil Fatimah, anak dia radhiyallahu anha. Rasul bisikkan 2 perkara. Yang pertama Rasulullah bisikkan, Rasulullah kata Allah akan wafatkan aku disebabkan oleh sakit ini. Allah akan wafatkan aku disebabkan sakit ini. Lepas tu dengar tu Fatimah menangis. Perkara kedua yang Rasulullah bisikkan ke telinga Fatimah ialah Rasulullah kata di kalangan keluargaku engkau lah yang akan menyusul aku. Memang Fatimah lepas tu lebih kurang 6 bulan selepas Rasulullah SAW wafat, Fatimah pun wafat pula. Lepas bisik yang tu pula, yang kali kedua yang tu, Fatimah tersenyum. Lepas tu Aisyah isteri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, dia tanya Fatimah apa yang Rasulullah bisikkan tadi. Fatimah pun ceritakanlah. Habis tu lepas tu Rasulullah panggil cucu dia Hasan dan Husin. Rasulullah panggil cucu dia, Rasulullah peluk, Rasulullah cium. Lepas tu Rasulullah bagi pesan-pesan, bagi nasihat lah, pesanan terakhir. Lepas tu Rasulullah panggil para isteri dia pula, sama juga Rasulullah bagi pesanan terakhir. Lepas tu waktu tu Rasulullah memang dah rasa terlalu sakit sangat lah. Nak cakap pun suara dia tak berapa keluar. Dan dalam keadaan yang kekurangan daya tu, Rasulullah bersandar di atas di dada Aisyah. Rasulullah bersandar di dada Aisyah. Waktu tu ada satu mangkuk air sebelah Rasulullah tu. Rasulullah celupkan tangan di dalam mangkuk tu. Rasulullah sapu muka dia.
Dia celup tangan dia, lepas tu dia sapu muka dia. Lepas tu Rasulullah SAW sebelum tu lagi, minta maaf, sebelum tu masuk ke rumah Rasulullah tu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang Rasulullah utus tu kan untuk pergi ke Syam tu, dia patah balik bila tahu Rasulullah dah nazak dah. Rasulullah dah sakit sangat sampai dah tak boleh keluar suara, tak berdaya nak pergi ke masjid kan. Usamah bin Zaid patah balik, dia sampai dia jumpa Rasulullah, Rasulullah doakan dia. Rasulullah doakan dia. Lepas tu masuk pula anak Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar. Kalau anak Abu Bakar maksudnya dia dengan Aisyah isteri Rasulullah tu adik-beradik lah kan. Dan Abdurrahman bin Abu Bakar ni dia bawa kayu sugi yang baru. Dia bawa tu, dan Aisyah perasan mata Rasulullah asyik memandang kayu sugi tu je. Dia tengok je kayu sugi tu. Dia tenung je. Maknanya Aisyah faham lah yang Rasulullah nak bersugi. So Aisyah bertanya, maukah aku dapatkan kau kayu sugi tu? Rasulullah angguk. Dia tak boleh bersuara kan, Rasulullah angguk. So Abdurrahman pun bagilah kayu sugi tu kat Aisyah. Lepas tu Aisyah tengok kayu sugi tu, dia sebab dia baru kan, dia masih keras lagi. Lepas tu Aisyah tanya, maukah aku lembutkan kayu sugi ni? Rasulullah angguk lagi. Lepas tu Aisyah pun gigit kayu sugi tu. Dia gigit, lepas tu dia bagi pada Rasulullah. Rasulullah pun bersugi dengan kayu sugi tu. Selesai bersugi tu, baru Rasulullah celupkan tangan dia dalam air. Lepas tu Rasulullah sapu muka dia. Lepas tu Rasulullah angkat tangan dia macam ni, macam nak menunjukkan kalimah syahadah kan, macam nak menunjukkan mengesahkan Allah tu, dia angkat ke langit. Lepas tu Rasulullah sebut ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa alhiqni birrafiqil a'la. Maksudnya Rasul kata bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat di kalangan para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Maksudnya Rasulullah dah tahu dah tu dia Allah nak tarik nyawa dia dah. Rasul kata bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat di kalangan para nabi, para syuhada dan para soleh. Dan wa alhiqni, tempatkanlah aku birrafiqil a'la, bersama dengan kekasih yang maha tinggi, kekasih yang tinggi. Maksudnya Allah lah, tempatkan aku bersama kekasih yang tinggi. Lepas tu Rasulullah ulang, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la. Allah lah kekasih yang maha tinggi tu. Dia ulang 3 kali. Lepas tu tangan dia jatuh, tangan dia lemah, jatuh bawah. Waktu itulah malaikat Israel dah ambil nyawa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah di rumah Aisyah. Masa Rasulullah SAW wafat tu, setelah berita diketahui oleh para sahabat, Umar Al-Khattab dia tak dapat terima. Umar Al-Khattab dia tak dapat terima dan dia memarahi, dia mencabar siapa-siapa yang berani cakap Rasulullah dah wafat, dan dia nak penggal kepala orang tu. Sebab Umar kata kan, Rasulullah sebenarnya tak wafat. Rasulullah macam Nabi Musa juga, dia keluar untuk bertemu dengan Allah. Sebab Nabi Musa dia pernah keluar lebih kurang 40 hari untuk bertemu dengan Allah kan. So Umar kata Rasulullah pun macam tu juga. Dia cuma pergi bertemu dengan Allah je. Nanti kan dia akan balik kepada kita. Lepas tu waktu tu Abu Bakar dia tak ada kat situ. Dia ada kat rumah dia. Tapi lepas saja dapat berita tu, Abu Bakar terus pergi ke rumah Rasulullah. Sampai-sampai dia nampak orang semua keliling Umar. Umar tengah marah-marah kan. Tapi Abu Bakar buat tak tahu je. Dia terus jalan masuk dalam bilik Aisyah. Dia masuk dalam bilik Aisyah, dia cium Rasulullah. Lepas tu dia keluar balik, dia nampak Umar masih dalam keadaan marah lah. Lepas tu Abu Bakar kata, bertenanglah Umar, bertenang. Tapi Umar masih tak bertenang lagi kan. Dia masih marah lagi. Lepas tu Abu Bakar pun dia pergi jauh sikit. Lepas tu dia bercakap. Dia kata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tak mati. Allah akan terus hidup. Sambil dia cakap tu, Abu Bakar bacakanlah satu ayat Quran daripada surah Ali Imran ayat 114. Ayat 114, maksud dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, dan sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat ataupun dia mati dibunuh, kamu berbalik kepada murtad, berbalik keluar daripada Islam? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran ayat 114. Umar waktu tu bila dengar je Abu Bakar baca ayat tu, dia seolah-olah macam orang yang pertama kali dengar ayat tu, padahal sebelum ni dia dah pernah dengar dah.
So dia macam terpinga-pinga je. Sepatutnya kalau dia bertenang, mungkin dia akan perasan kan Allah, ayat ayat tu dah pernah turun dah, sebelum tu dah lama pernah turun. So bila dengar Abu Bakar bacakan ayat tu, Umar pun dia lemah lutut, dia jatuh sebab dia macam sedih sangatlah kan, Rasulullah SAW wafat. Lepas tu perkara pertama yang para sahabat selesaikan pada hari itu juga ialah berkaitan dengan siapa yang menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Sebab perkara tu penting kerana ini berkait dengan orang yang masih hidup kan. Kalau tak diselesaikan dengan segera, dengan secepat mungkin, boleh berlaku kekacauan dalam kalangan orang muslimin. Boleh berlaku, sebab dalam Islam tu, dalam kalangan kaum muslimin waktu tu ada banyak puak, ada banyak kabilah. Walaupun semua tu Arab majoritinya, tapi ada banyak kabilah Arab yang macam-macam. Kalau tak diselesaikan segera, akan berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Dan dikhabarkan waktu itu kaum Ansar diorang telah bermuasyarah di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ni seolah macam dewan lah. Diorang bermesyuarat, diorang bercadang untuk melantik Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah. So sahabat yang di kalangan kaum Muhajirin pula bila dapat tahu perkara ini, mereka pun pergi ke Saqifah Bani Sa'idah tu. Sebab bagi mereka yang sepatutnya menggantikan Rasulullah mestilah daripada Arab Quraisy. Arab Quraisy ni Allah bagi dia special dia, sebab Allah bangkitkan Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir daripada kalangan Arab Quraisy, bukan Arab lain. Arab Quraisy ni dia punya bahasa Arab dia paling fasih. So bagi kaum Muhajirin yang sepatutnya ganti Rasulullah mesti di kalangan Arab Quraisy juga. So Umar dengan Abu Bakar pun pergilah ke Saqifah Bani Sa'idah tu. Pergi. Dia jumpa tengok Sa'ad bin Ubadah tu dalam keadaan berbalut kepala juga macam Rasulullah sebelum ni kan. Sebab dia waktu tu dia tengah sakit. Abu Bakar masih lagi dalam keadaan minta Umar bertenang sebab Umar masih dalam keadaan marah. Tadi yang isu tadi Rasulullah wafat tu dah selesai. Sekarang ni isu lain pula kan. Tiba-tiba kaum Ansar nak lantik orang ketua pemimpin umat Islam bukan daripada kalangan Muhajirin pula. So macam tak setuju. Tapi lepas tu Abu Bakar dia pergi angkat tangan Umar dengan seorang lagi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhuma, dia angkat tangan dia dulu. Kamu pilih di antara dua orang ni, di kalangan Muhajirin ni, di kalangan Arab Quraisy ni, antara dua orang ni kamu nak siapa untuk jadi pimpin kamu? Umar tak setuju. Lepas tu Umar pula pegang tangan Abu Bakar. Dia pegang tangan Abu Bakar, dia kata orang ini lebih layak. Abu Bakar ni lebih layak sebab dia lah peneman Rasulullah masa Rasulullah berhijrah ke Madinah tu kan. Dia peneman Rasulullah di dalam gua. Lepas tu dia juga orang yang Rasulullah pilih untuk menggantikan Rasulullah SAW jadi imam ketika Rasulullah semakin sakit kan, semakin sakit tenat. Rasulullah pilih dia juga. So Umar kata orang ni lebih layak lagi. Akhirnya kaum muslimin semua daripada kalangan Muhajirin, daripada kalangan Ansar semua setuju angkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin kaum muslimin selepas Rasulullah wafat. Itu pada hari pertama Rasulullah wafat. Jenazah Rasulullah masih lagi di rumah Aisyah, belum diurus lagi. Lepas tu keesokannya baru dia nak uruskan jenazah Rasulullah. Dia nak uruskan, tapi timbul pula perbincangan ataupun kekeliruan macam mana nak mandikan Rasulullah ni. Pasal ini seorang Nabi kan, seorang Rasul kan, bukan manusia biasa. Macam mana nak mandikan dia ni? Akhirnya mereka sepakat untuk mandikan Rasulullah dengan pakaian dia tu masih lagi kat badan dia lah. Dia tak tanggalkan pakaian dia. Memandikan Rasulullah. Yang memandikan Rasulullah tu Ali ada, Al-Abbas ada, anak Al-Abbas ada, Abu Bakar dan semua sahabat-sahabat lain yang besar-besar lah. Termasuk Usamah bin Zaid pun, Usamah bin Zaid yang Rasulullah utus ke Syam tu pun kembali balik lepas dapat berita yang Rasulullah dah wafat. Dia pun balik. Dia pun sempat uruskan jenazah Rasulullah. Lepas tu dah selesai mandikan jenazah Rasulullah, timbul pula satu masalah lain. Kat mana nak dikuburkan Rasulullah? Kat mana nak dikebumikan Rasulullah? Lepas tu tak silap Abu Bakar ke apa, dia kata aku pernah dengar Rasulullah bersabda, dia kata Nabi itu dia dikuburkan, dikebumikan di tempat mana dia meninggal. Kat mana dia wafat, kat mana dia meninggal, kat situ juga kuburkan dia. So diorang pun galilah tempat yang Rasulullah
tempat terakhir Rasulullah duduk tadi kan, yang Rasulullah sandar dengan Aisyah tu. Diorang gali kat situ juga, gali kat situ apa tuan tanam. Dan semua urusan ni dia selesai pada malam Rabu. Diorang start urus jenazah Rasulullah siang hari Selasa. Siang tu sampai ke belah malam tu dah kira malam Rabu kan. Malam Rabu tu baru selesai urus jenazah Rasulullah sampai ke bumi.